السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربي يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. نيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Kemarin kita sebut ayat nombor 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Itu keadaan berkenaan dalam neraka Allah Ta'ala, yang mana dia tidak mati dan tidak ada kehidupan baru, melainkan kehidupan dalam neraka tersebut. Sama ada manusia ni nak ataupun tidak, dia mesti hadapi. Jikalau dia merupakan seorang yang tara, orang yang melampau, dan orang yang mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala serta peraturan hidup di muka dunia. Ada banyak lagi dalam Quran ayat-ayat berkenaan dengan neraka ni, ayat-ayat yang cukup dahsyat. Di antaranya ayat-ayat yang berkenaan dengan malaikat yang nak bagi orang masuk neraka, sumbat orang masuk neraka ni. Dia tanya neraka tu, halim talaqta hal takun hal min mazid, taqulu hal min mazid, halim talaqta. Malaikat kata, ada ruang lagi ke neraka ni? Taqulu hal min mazid. Neraka kata, ada lagi nak tambah. Maknanya luahnya neraka ni. Jangan seorang tu rasa dia tak celuh dia masuk neraka. Ada orang fikir dia buat jahat, dia kata, lama sangat masuk neraka ni, boleh jadi dia ni Tuhan tak ingat. Dia jadi dia ingat Tuhan ni lupa. Allah Ta'ala jauh daripada sifat lupa. Tidak ada sifat lupa bagi Allah. Subhanallah, tidak ada sifat lupa. Kalau dia lupa ni, ramai-ramai manusia hak dia pera atas muka dunia ni, daripada kecil sampai ke besar. Lupa nak bagi nyawa, lupa nak tu, lupa nak letih kita. Sebab kita pun tak tahu bila Tuhan nak ingat. Tapi Allah Ta'ala tidak lupa. Bila Allah Ta'ala tidak lupa, amalan kita ni, lupa dengan benda yang akan berlaku, lepas tu lupa dengan benda yang telah berlaku. Benda yang telah berlaku, ada benda yang kita diungkit kembali supaya kita jangan lupa. Kerana benda yang telah berlaku tu jadi pengajaran. Bagi contoh, Allah Ta'ala suruh musyrikin Mekah ingat balik kaum yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kaum Mu'ad, kaum Samud yang ada dekat sekitar kawasan dia tu, ingat balik apa yang telah berlaku pada dia. Takut-takut kamu lupa. Oleh kerana lupa ni lah kena fadzakir, kena ingat. Zikir pun asal daripada ingat juga. Fadzakir pun disuruh kita beri peringatan. Tiket apa ni, kapal terbang tu kita panggil tazkirah. Tazkirah belum pada semayang, tazkirah tu panggil tazkirah juga. Kenapa tiket kapal terbang tu dipanggil sebagai tazkirah? Kerana dia memberi peringatan kepada orang yang nak naik kapal terbang. Kalau kau tak faham, pergi kat kaunter Arab minta ada tazkirah dia tu. Mana dia punya tiket nak naik kapal terbang? Kita tak faham kata Arab tu suruh beri tazkirah. Sebab kita faham tazkirah ni mengajarlah. Tapi tazkirah tu makna satu jenis peringatan. Zikir pun asal daripada situ juga. Wadhkur fil kitab, wadhkur, berilah peringatan. Berilah peringatan berkenaan dengan wadhkur fil kitab Musa, dengan Nabi Musa, wadhkur fil kitab Idris, dengan Nabi Idris. Semua ni bentuk peringatan. Baik. Ayat yang ke-14 ini, qad aflaha man tazakka. Qad, satu, aflaha, qad ni makna sesungguhnya. Sama ada qad saja ataupun walaqad ataupun laqad, tu semua orang panggil taukid ataupun tahqiq, perkataan penguat untuk cakap satu benda. Orang kita sebut sesungguhnya.
Sesungguhnya makna benda ni benda sungguh lah, bukan benda main-main. Tapi Arab ni dia guna sepatah, walaqad, dan demi sesungguhnya, ataupun laqad, ataupun qad aflaha. Baik, maka sesungguh beruntung orang yang tazakka, menyucikan jiwa dia. Baik. Sekali lagi Allah Ta'ala guna perkataan man. Qad aflaha man, siapa? Tak kira lah dia ni siapa pun. Tapi hak berjayanya apabila mereka ni, aflahanya apabila tazakka, ada tazkiyah. Perkataan aflaha ni asal daripada perkataan falaha. Falaha ni maknanya petani, menuai. Kalau bahasa Arab, petani dia panggil falah. Falah dia panggil. Falah ni maknanya petani. Kalau orang sebut dalam azan hayya 'alal falah pun sama juga, tapi itu membawa makna kejayaan. Sebab kaedah petani ni, bila dia bercucuk tanam dengan baik, hasil dia baik, dia boleh kutip hasil dia baik. Dengan bajunya cukup, dengan apa cukup, maka dia berjaya dalam masalah bercocok tanam dia. Berkaitan dengan ayat ni, falaha ni makna manusia yang menuai, lalu falah makna petani. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan ini? Kerana yang pertama sekali, orang Arab ni dia penting kepada pertanian, nombor satu. Bukan nak suruh bercocok tanam ni, tapi Allah Ta'ala nak sebut bahawa falah di sini maknanya satu benda yang telah diusahakan sepanjang tahun dan hari ini ada keuntungan untuk dituai. Maka kalau kita sebut qad aflaha, beruntunglah orang yang mana man tazakka, yang mana dia ada tazkiyatun nafs. Kerana beruntung dia tu beruntung untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Hasil yang dia duduk atas muka dunia ni, dengan susah payah dia lagi, dengan apa ni orang panggil, bersusah lama lagi duduk atas muka dunia ni, dengan hidup dia, dengan tak boleh buat benda ni, bukan duduk goyang kaki saja, tidak. Tapi segala aspek kehidupan tu dia semua jaga, semata-mata nak pelihara, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semata-mata untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam perkara dia jaga, maka hari itu dia dapat hasil dia, itu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi qad aflaha, berjayalah mereka yang mana duduk atas muka dunia ni, dengan aflaha man zakkaha, dia ada tazkiyatun nafs. Sekarang ni kita tengok apa makna zakkaha. Allahu Akbar. Seorang ulama hebat kita, nama apa ni orang panggil, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni ditulis berkenaan dengan tazkiyatun nafs ni, satu kitab bagi membicarakan berkenaan dengan hawa nafsu manusia ni letak di mana. Dia begini, tuan-tuan rahmati Allah. Setiap manusia ni tidak luput daripada dosa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bahawa manusia ni semua nisyan, seorang yang pelupa. Ada hadis Nabi SAW lagi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam ada buat salah. Wa khairu khata'at tawwabun, dan sebaik-baik kesalahan itu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwa ni, an-nafs ni, Allah Ta'ala masuk dalam tubuh kita ni, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, tu ayat lain. Ayat ni qad aflaha man tazakka. Allah Ta'ala buat kita ni
keluar daripada perut mak tu bersih, tak ada dosa. Siapa-siapa pun tak ada dosa. Yang jadi ada dosanya sebab apa? Sebab lepas daripada kita ni akhir balik, dan mak ayah kita yang fa'abawahu, ibu bapa lah yang mencorokkan dia. Jadi majusi, kena jadi Nasrani, kena jadi apa, kau tahu tu kerja mak bapa. Kalau mak bapa daripada kecil lagi tak ambil cakna berkenaan dengan Al-Quran, tak ada apa. Anak tu dicorok dengan bukan corok Al-Quran. Kalau ibu ayah daripada kecil lagi tak ambil tahu pasal berkenaan dengan agama, jadi tak peliklah kalau anak tu hidup dalam keadaan macam tak ada agama. Hanya tahu dia tu Islam, hanya tahu raya-raya, puasa hak tu pun dia jangan puasa. Tu hak dia tahu. Amalan-amalan lain kata nak apa orang panggil, nak semayang tengah malam ke, tak ada. Nak semayang 5 waktu pun tak cukup, apatah nak semayang tengah malam. Kerana hidup dia tahu hanya hidup, lepas tu mati, lepas tu lepas pada mati tu tak tahu jadi apa. Ini orang yang setakat fikir dunia saja. Maka bila nafsu Allah Ta'ala buat tu penuh dengan kotor, nak balik jumpa dengan Allah Ta'ala, dia kena bersih balik. Sebab pinjam. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajid. Masa Allah Ta'ala buat Adam, bila aku masuk ruh aku buat ni, semua manusia, semua makhluk dia pakat sujud. Nak beritahu bahawa unsur yang boleh jadi manusia ni hebat kan ruh. Kerana ruh. Tapi kalau ruh ni tidak diisi dengan baik, sama bodoh dengan lembu je. Hakikatnya begitu. Sama bodoh dengan lembu. Kalau roh ni tak diisi dengan baik. Dan roh ni bukan sahaja Tuhan buat. Bukan sahaja nak suruh fikir pakai apa saja, bukan nak suruh fikir nak pergi tidur di mana, nak pergi raung di mana, boring-boring nak pergi jalan di mana. Roh ni bukan fikir pasal tu saja. Roh ni dia fikir rehlah sampai ke akhirat. Mati tu jadi rehat ke ataupun mati jadi macam mana? Orang mukmin ni, bagaimana doa Nabi saya selalu sebut, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Nabi minta wa ja'al maut, jadikan mati aku ni rahatan lana min kulli syarr. Rehat daripada segala kejahatan dunia. Rehat yang panjang nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni mati seseorang tu rehat atau tak rehat tak tahulah. Roh ni bagai pinjam. Nak isi roh ni isi dengan Quran. Allah Ta'ala suruh isi supaya dia jadi bersih sebagaimana yang dipinjam. Kaedah barang pinjam ni kita kena hantar pada tuan dia benda serupa dengan tuan dia bagi tu lah. Kita bagi dengan keretanya, kilaknya, dengan minyaknya penuh, dia hantar pada kita dengan selupnya penuh. Nah, dengan minyaknya tak ada. Lepas tu dia nak pinjam pula sekali lagi. Kita kata mungkin sewa kata lain lah. Kita tak bagi pinjam. Sebab apa? Tak reti pun ni, tak reti berkawan orang panggil. Tak reti bersaing dengan orang, tak reti berkawan dengan orang. Sebab bila ambil barang orang tu, buat cara barang orang lah. Masalah kita ni, ambil barang Allah Ta'ala, buat supah sama bapak kita. Buat supah kita. Ruh ni hak Allah, tapi dia buat supah kita. Dia buat macam mana? Dia isi dengan benda-benda mengarut, dia isi dengan hiburannya, dia isi dengan dramanya, dia isi dengan dunianya, dia isi dengan macam-macam. Kalau kita tekan sikit ayat qad aflaha man tazakka, supaya kita faham tazakka tu maknanya apa. Nak cuci hak ni, nak cuci hak ni obat nyuci dia ada. Itu sunnah Nabi. Sebarang zikir, sebarang apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, gitu cara dia. Caranya cara yang Nabi sebut, cara yang Nabi ajar. Setengah orang nak pergi bersih diri ni, pergi bertapa dalam bukit. Nak bersih diri ni, setengah orang bertapa dalam bukit. Sehari-hari makan bertih jagung tu orang panggil, biji jagung. Makan hak tu je.
Nasi tak makan, apa tak makan. Sebab nak jaga hawa nafsu. Islam ni dia tidak agama macam Hindu. Dia bukan macam Hindu, nak jadi Tok Sami, kena duduk dalam tahid lembu 40 hari 40 malam. Cuba pergi di India, duduk dalam tahid lembu tu 40 hari 40 malam. Makan time orang tak tengok. Kalau masa ramai-ramai orang ni tak makan. Bila tak ada orang, dia makan. Itu jenis Sami Hindu. 40 hari 40 malam duduk dalam tahid lembu tu. Letak tahid lembu di tubuh. Lembu ni tak ada, hebat lembu ni. Bagi orang Hindu, lembu ni sangat hebat bagi dia. Satu binatang yang boleh manfaat banyak. Tahidnya boleh buat kering, lepas tu buat bakar roti. Tahid lembu tu bila kering, dia buat bahan bakar. Cucu api, dia rumput kan. Main asap hijau, lepas tu dia tak roti pula atas tu. Allahu Akbar. Nah, tu jenis. Tak tahulah dia begitu belaka semua. Orang Kristian siapa tak kahwin? Nak tazkiyatun nafs, nak cuci jiwa, siapa tak kahwin? Mana boleh manusia hidup dengan keadaan lagu tu? Dia tidak faham di antara menyucikan jiwa dengan buang. Buang tu nafsu ni tak boleh buang. Bagi dia halangan untuk menyucikan jiwa ni nafsu. Islam tak ajar buang nafsu. Islam ajar supaya nafsu tu ikut wahyu, bukan ikut syaitan. Nafsu ni ikut syariat. Nak makan, boleh makan halal. Nak perempuan, boleh nak kahwin. Nak harta, boleh. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu sama-sama kamu dengan cara batil. Islam tidak pernah menyekat nak tu, kecuali nak tu mudarat. Nak suka-suka, siapa minum arak tak boleh. Kerana minum arak ni boleh terencak akal. Bila manusia tak ada akal, sama dengan binatang. Manusia hak mahal, terencak akal sama dengan binatang. Mana boleh hidup sama dengan binatang. Cakap tak tahu apa, duduk situ, duduk sini, ganggu orang tu, ganggu orang ni. Sebab apa? Kerana arak. Itu punca kepada maksiat. Judi tak boleh, riba tak boleh. Sebab apa? Sebab benda ni semua benda yang tidak menguntungkan. Judi dengan nasib. Mana ada orang hidup dengan nasib? Nasib baik saya kenyang, biar nasib baik awak. Tapi saya ni nasib baik lapar. Nasib baik macam mana? Lapar, lepas tu tak makan. Baik hidup dengan nasib. Tak boleh juga hidup dengan nasib. Ini semua benda yang Allah Ta'ala haramkan dalam Al-Quranul Karim. Mesti ada asbab musabab dia. Mesti ada sebab. Banyak benda lagi, benda lain yang boleh makan atas muka dunia. Nak makan benda haram, kenapa? Timbul satu soalan. Orang zaman lah ni, dia tanya macam-macam. Orang zaman lah ni, dia tak mau ikut peraturan Allah Ta'ala tu, dia tanya macam-macam. Dia kata daging khinzir haram tu sebab ada kuman dalam tu, begini. Dia kata lah. Dia kata kalau teknologi hari ni ada, boleh buang kuman hak dalam daging khinzir tu, boleh makan. Haram tu bukan sebab kuman. Tak. Bukan sebab mudarat kuman tu, iyalah. Kerana daging khinzir ni dia punya kuman dalam daging tu tidak akan mati. Walaupun dipanaskan dengan suhu 100 darjah Celsius. Itu kajian. Kuman duduk dalam. Benda-benda lain kalau kena air panas ke kena api ke tak ada kuman dah. Tapi daging khinzir ni dia tak mati kuman dia. Bukan asbab tak mati kuman tu Allah Ta'ala haramkan. Tidak. Dengan asbab Allah Ta'ala memang haramkan benda tu. Kita nak kata macam mana? Kita nak kata macam mana? Dia mari fikir benda-benda yang boleh. Tak ada faedah. Kalau kita boleh buang ustaz kuman dalam ni, boleh makan, dia kata. Tu dia. Macam tak ada lain, benda lain nak mentak darah. Daging lain pun tak makan lagi. Daging rusa pun tak makan lagi. Daging landak pun tak makan lagi. Daging dak pun tak biasa makan. Nak makan daging khinzir. Bodoh, tak ada orang. Nah,
Ni bodoh orang panggil, orang tak cerdik fikir. Bila Allah Ta'ala kata haram, banyak perkara lagi awak boleh makan. Bukan satu perkara tu saja. Baik. Itu peraturan Allah. Tazkiyatun nafs ni, tazakka ni, kalau kita tengok Imam Ghazali sebut, Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang hebat dalam masalah tazkiyatun nafs ni, dia sebut bahawa satu sifat yang mana pembersihan daripada sifat kebinatangan, kemudian isi sifat tu dengan benda-benda yang terpuji, itu orang panggil tazakka. Buang sifat binatang. Sifat binatang macam mana? Sifat binatang tu sifat hak tak fikir halal haram. Mana binatang duk fikir halal haram? Sebab tu dia makan semua. Dia tak kira hak orang, dia tak kira hak tuan dia, dia tak kira, dia makan semua. Sebab dia binatang. Tapi kalau manusia ni buat sikap lagu tu, sama ke binatang tu. Tak kira apa makan semua, tak kira halal, tak kira haram. Apa beza dengan binatang? Sama ke binatang? Baik. Tu Imam Ghazali sebut. Seorang ulama lagi nama Said Hawa, Dr. Said Hawa, dia sebut dalam tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa ni, ada beberapa benda. Yang pertama sekali dia kata, kita nak bersihkan dia, menyucikan daripada bermacam-macam penyakit hati. Penyakit yang paling besar sekali kufur dan syirik. Bawah sikit dia ada nifaq, dia ada dengki, dia ada hasad dan sebagainya. Benda inilah kita nak rawat, kita nak tazakka, kita nak bersih. Ubat untuk bersih benda ni semuanya sepakat kata ubat dia, ibu dia tu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tu ibu kepada ubat nak menyuci jiwa ni. Kalau kita sebut mudah-mudah klorok, kita duduk basuh tak cuci, rendamlah klorok supaya cuci. Dan kalau orang tak ambil Quran Sunnah sebagai ubat untuk menyuci jiwa dia, atau ya cari tarekat tu, cari tarekat ni, cari berzikir tu sampai berkocang kepala-kepala, mujur tak putus kepala, kuat berzikir. Ya? Adakah itu salah satu daripada cara? Betul, zikir merupakan salah satu daripada cara untuk tazkiyatun nafs. Betul. Tapi bukan zikir gitu. Semua zikir-zikir jenis begitu ni, jenis tarekat-tarekat yang ngocah pala-pala ni, tidak, kebanyakannya tidak mari daripada sumber, iaitu sunnah Nabi SAW. Memang banyak tak mari di situ. Dia lebih kepada puja syekh dia lebih kepada sebut berkenaan dengan syekh dia tak mari daripada situ. Allahu Akbar. Kemudian dia mari nifak, dia mari fasik, semua tu penyakit. Penyakit yang manusia tidak boleh bawa di dalam diri dia, buat balik jumpa dengan Allah Ta'ala, tak boleh nak bawa benda tu. Kufur, nifak tu, Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab itu kotoran. Kotoran. Tadi saya sebut bahawa Nabi kata, kullu mauludun yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah, suci bersih. Tu dibagi pinjam pada kita. Fa abawahu. Nabi kata yang pertama sekali ibu bapa yang mencorokkan dia. Yahudi ke Majusi ke Nasrani ke, tu kerja ibu bapa. Ya, daripada kecil lagi ibu bapa ajar perkara tak elok, maka tak elok lah. Daripada kecil lagi ibu bapa duk nampak mengaji agama tak ada apa. Mengaji agama ni tak ada apa, mengaji agama ni tak datangkan hasil, nak bekerja pun tak boleh, cari makan pun susah mengaji agama ni. Maka ibu bapa pun hantarlah anak tak ada agama pun tak apa.
Kalau tak mau hantar anak mengaji agama pun tak apalah, asalkan ada akidah anak tu. Akidah pun tak ada. Apa pun tak ada, duk biar lagu tu. Lah sekali lagi ke mana? Lagi ke mana lah sekali? Tak semestinya ngaji agama jadi ustaz. Bu bapa semua kena faham. Tak. Mengaji agama ni untuk selamat seorang daripada neraka dan selamat diri dia sendiri serta ahli keluarga dia. Tu tujuan ngaji agama. Kita ngaji agama jadi ustaz. Tak. Nak jadi apa tu nombor dua. Jadi peniaga pun boleh. Nak jadi apa tu nombor dua. Adalah takdir Tuhan nak jadi apa tu. Orang tak faham, jadi ustaz. Jadi ustaz. Dah. Nak jadi ustaz tak payah. Kalau di Pakistan, India tu, dia bebas tu dia panggil ustaz. Atau kawat roti yang berustaz semua tu. Nah, boleh panggil ustaz. Kalau kita pakai kepiah, pakai jubah, kita pergi tempat orang tak pakai kepiah, tak pakai jubah, orang panggil ustaz kita. Walaupun kampung kita tak panggil ustaz, tapi di kampung tu tidak ada orang pakai jubah, kepiah macam kita. Tolak jadi imam. Jangan terbiar main. Nah, ditolak jadi imam, buat apa ustaz dia kata ni? Piyah pun nampak putih elok itu. Jubah pun nampak putih macam baru balik ke Mekah ni. Nampak ni? Macam baru balik ke Mekah ni kan, molek dia kata. So jadi imam. Dah sekali baca kuliah pun tak habis. Nah. Jadi bukan nak jadi ustaz. Agama ni, ngaji agama nombor satu untuk diri dia. Mana-mana orang masuk sekolah agama, anak tuan-tuan ke siapa, kena sebut lagi tu. Saya selalu sebut pada anak murid saya. Kata nak mengaji ni bukan untuk jadi ustaz nombor satu. Nombor satu sekali mengaji untuk ma'rifatullah. Untuk kita kenal Allah dan kenal syariat agama. Awak nak jadi apa, ikut awak lah. Nak jadi apa, silakan. Orang nak kata jadi engineer ke, jadi doktor ke, boleh. Tak payah. Susah zaman lah ni, tak susah. Allahu Akbar. Tapi kalau jadi ustaz tu lagi baik. Bukan jadi ustaz lah, jadi orang yang ada ilmu, dah boleh manfaatkan pada orang lain. Kalau ada ilmu saja tak boleh manfaat orang, tak jadi juga. Ilmu ada, manfaat pada orang tu tidak ada. Apa yang orang boleh ambil manfaat pada dia kalau dia tak ada ilmu? Allah okey. Betul. Mula-mula kita mengaji, habis mengaji, kita tak mengajar. Tak mengajar. Tak buka kitab. Dia habis dengan gitulah sekali. Walaupun mengaji. Saya sebut saya sendirilah. Duk sibuk ke benda lain. Kitab ada tak buka. Bila kita buka kitab tu, rasa ilmu ni makin hilang, jangan main-main. Jangan main-main, ilmu makin hilang. Hak tak hilangnya, CJ universiti tu lah. Ijazah, diploma apa semua tu. Tapi kalau ilmu agama ni, ada ijazah tinggi pun, tapi kalau tidak praktik dengan masyarakat, hilang gitu je ilmu tu. Dia tak akan lekat ilmu tu. Dia kena amal satu hal, lepas tu dia kena beritahu ke orang lain kalau dia tahu. Wajib beritahu pada orang lain kalau tahu. Saya orang yang mengaji agama ni, wajib kena mengajar. Wajib kena mengajar. Macam Dr. Ismail Lutfi sebut pada saya ingat lagi. Dia kata, tulis buku, biar ada kita tinggal, apa yang kita tinggal tu ada walaupun sikit manfaat pada orang lain. Ataupun dia kata zaman sekarang ni orang tak ada masa nak tulis, dia kata buat kuliah rakaman, letak dalam rakaman. Dia kata itu jariah kita. Kalau kita tidak ada jariah kita, jariah ni makna apa? Benda yang boleh tolong kita. Dia kata dia mula menulis ni, dia kata, saya tanya dia, kata Syekh mula menulis kamu buat.
Dia mula menulis umur 14 tahun, umur 17 tahun. Menulis kitab Fardhu Ain reka-reka. Dan kitab Fardhu Ain itu menjadi sukatan sekolah agama kerajaan di Thailand. Masa tu umur dia 17, dia tulis berkenaan dengan masalah Fardhu Ain apa semua. Jadi sampai sekarang ni orang duk pakai kitab dia. Masa tu umur dia 17 tahun, tulis kitab umur 17 tahun. Kata dia kata tak jadi kalau kita fikir habis mengaji baru nak menulis. Allahu Akbar. Kalau tu saya fikir dan dia tulis tu dan dengan masanya nak urus universitinya, dengan buat batu begoni dan 3 bulan ada buku dia 3 bulan ada buku dia keluar. Bulan Ramadan tulis pasal Ramadan. Bulan Syaban tulis pasal Syaban. Ada masa dia menulis. Ingat sekali rasa malu. Malu kita. Nak menulis tu tidak ada masa. Oleh kerana saya ni menulis ni tak minat mana menulis. Kalau kuliah minat. Saya pun kata Syekh saya ni tak ada apa, kuliah je lah kata. Kuliah mengajar je lah. Kalau boleh tu nak mengajar setiap waktu, tapi tak ada arah lah. Masa tu tidak ada. Mungkin satu hari nanti ada masa setiap waktu. Zuhur pun kita nak mengajar, Asar pun nak mengajar, lepas Maghrib pun, lepas Isyak. Ya setiap waktu kita mengajar. Walaupun setengah jam, 15 minit tak apa. Ya, kita takut orang nak ikut tu tak dam lah. Tak dan nak ikut tu. Bila dia Dr. Ismail ni mari solat Zuhur di apa ni, di universiti. Dia solat Zuhur, lepas Zuhur dia tazkirah 15 minit. Lepas Zuhur dia tazkirah, dia baca ayat Quran 3 ayat, dia tazkirah. Tiap-tiap hari. Seorang rektor daripada apa ni, daripada luar temari, dia kata, aku ni, dia kata rektor, kata orang putih Mak Saleh, aku ni rektor juga, mau rektor, tapi aku tak ada masa nak jumpa dengan pelajar. Nak jumpa dengan pelajar ramai-ramai, beribu-ribu ni, tak ada masa. Jangan-jangan keluar majlis-majlis rasmi je, rektor. Tapi kamu ni, dia kata, setiap membuat begini setiap kali tengah hari, dia kata memang. Dah aku semayang, dia kata. Semayang Jumaat ni merupakan semayang yang dituntut oleh agamaku. Jadi lepas semayang tu nak pergi ke mana? Aku bagilah nasihat sekali. Tiap-tiap lepas Zuhur dia bagi nasihat. Lepas Zuhur dia bagi nasihat. Ilmu dia tidak berkurang. Malahan bagi lagi dalam nasihat, bagi menambah. Memang betul tuan-tuan. Memang betul. Contohnya, kalau saya tak mengajar, dia tidak dapat maklumat yang baru. Tapi kalau saya mengajar, dia ada maklumat yang baru. Maklumat baru macam mana? Kita kena buka kitab. Kita kena buat rujukan. Kita kena baca pula ulama mutaqaddim macam mana, mutaakhir lagu mana. Ulama awal dengan akhir. Ulasan dia tu macam mana. Salah sebut macam mana, khalaf pun kita kena baca. Macam mana pendapat dia pasal ni. Kita boleh ilmu baru. Zaman mengaji dulu, dia ada sukatan dia. Begini, caranya begini. Dengar syarah Syekh duk syarah, kita dengar. Kadang-kadang lena. Tak, Syekh duk syarah dalam kelas tu, lena, mengantuk. Lepas tu dia suruh tulis. Tanya kawan, Syekh sebut apa tadi? Dia pun bagi kita begini. Nak buat rujukan banyak-banyak tu tak dah. Tapi bila kita mengajar, kita kena buat rujukan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi zaman lain disimpan satu kitab, dia panggil Maktabah Syamilah, satu besar ni lebih kurang. Orang panggil satu hadis yang lebih kurang besar ni. Kitab dalam tu nak apa? Masuk kat laptop je, tekan je, nak apa, tajuk apa, tekan tajuk tu, dia keluar boom banyak. Tinggal lagi kita nak baca tak mau baca je. Nak baca kan tak mau baca. Zaman lah ni kalau nak mengaji, Allah Tuhan bagi. Zaman dulu kena bawa kitab tusi ni,
Berapa kitab tu penuh lah rumah, tak ada lah ni. Kitab duduk dalam ni belaka sama lah. Buka yang ni je ada. Salin dikopi oleh orang-orang yang Allah Ta'ala beri pahala ke dia banyak lah. Dia kopi, dia tulis kitab. Satu. Ada satu lagi, tesis. Orang panggil tulisan-tulisan. Orang PhD. Pun kena baca juga. Bagi orang yang nak mengajar lah tu. Bagi orang nak mendengar ni, dia dengar je lah. Tapi orang nak mendengar ni, dia dengar saja tak ambil, tak jadi juga. Letih kita baca banyak-banyak ni. Nampak ni? Jadi kena ambil manfaat. Kena ambil rasa ilmu tu cukup-cukup berharga. Barulah kita ada tazakka yang saya sebutkan tadi. Akhirnya, kita sebut pagi ni. Bila seseorang tu ada tazkiyatun nafs, bermakna hubungan dia dengan Tuhan tu rapat. Cuba kita tengok di antara yang boleh kita kait dengan tazkiyatun nafs ni. Bila kita nak solat aja, kita diperintah supaya idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Boleh nampak ni? Allah Ta'ala sebut tu. Bila kamu nak semayang, kumtum ila shalah, yang pertama sekali kamu kena wudu. Wuduknya macam mana? Faghsilu wujuhakum. Kamu kena basuh muka. Basuh muka. Masa tu niat, masa basuh muka tu lah. Niat. Sebab masa tu Allah Ta'ala suruh. Masa basuh muka tu. Bukan masa berjalan nak pergi wuduk tu. Ya tu niat dah. Tapi hak sahihnya basuh muka. Aidiakum il marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu ru'usakum, wamsahu. Dia tak kata faghsilu, dia tak kata basuh. Wamsahu, sapu. Sapu hak masyhurnya buat gitu. Tu hak sunnah Nabi SAW. Kepala sekali dengan telinga. Wa arjulakum il ka'bain, dan kaki hingga sampai buku lali. Kalau ada orang yang berjunub, kena mandi dulu. Tahharu, kena mandi dulu. Maknanya kamu nak mari jumpa dengan aku ni, kena bersih dulu. Bersih daripada sudut zahirnya. Kalau kita kata Tuhan, kenapa tak suruh mandi terus? Bersih. Kenapa tak suruh mandi terus? Kenapa yang basuh kepala saja, basuh muka saja? Kenapa? Itu persoalan. Setiap anggota yang Allah Ta'ala suruh wuduk ni, ada hikmah dia. Bila suruh basuh muka ni, dosa-dosa melekat di mata, di hidung, di mulut, apa semua sekali, habis, mengalir. Masa apa? Masa kita mampu wuduk. Tangan sampai ke siku. Kalau ada tangan saja nak gerak, tak ada siku, dia jadi gitu. Tak boleh buat kerja. Tangan sampai ke siku ni kudrat kita. Bila siku ni duduk sini, dia boleh ambil gitu, dia boleh tok gitu, dia boleh angkat gitu. Hak ni kamu kena basuh. Wamsahu ru'usakum, sapu kepala kamu. Menunjuk kepada apa yang kamu fikir. Benda-benda kotor yang kamu fikir tu manusia, kalau nak mari jumpa aku, musapu keluar habis. Wa arjulakum il ka'bain. Kalau ada arjulakum saja, tak ada al ka'bain, ada kaki saja, tapi sendi kaki tu, buku lali tu tak ada, nak gerak macam mana? Yang menyebabkan boleh gerak kiri kanan begitu, cuma ada gaut tak boleh gerak dah. Nah, jadi benda tu boleh bergerak. Nak bergerak ke mana? Nak pergi ke masjid ke kamu ke, nak pergi ke Jaya lebih ke, nak pergi ke Pasaraya lebih ke? Nak mari jumpa aku, semua benda-benda kotor ni, sama ada zahir kamu, batin kamu kena buang. At-tazkiyatun nafs lah benda nak bersih jiwa kita. Maknanya kalau orang tu lagi bersih, dia tu lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Itu kata Dr. Syed Hawa. Allahu a'lam. InsyaAllah kita sama esok Sabtu lah. Satu, tapi saya tak ada kuliah subuh mana, jadi kita pakai sini lah. Esok ada lah kiranya. Esok insyaAllah ada macam biasa. Sebab saya tak ada kuliah subuh mana-mana, kita boleh kuliah subuh di sini. Daripada kita semayang tak ada apa, kita isi sikit. Sikit pun tak apa dah. Pagi ni banyak sikit ni. Pagi ni banyak sikit, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah
Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi